program baru yang dilancarkan bermula pada minggu lepas, iaitu pertandingan kehadiran kelas dalam PDPR. Siapa yang menang? Siapa yang menang minggu lepas? Dan saya rasa okey, bagus Akil. Dan bagus-bagus siapa yang menang. Ada juga saya rasa yang ada orang yang tertanya-tanya kenapa dia tak menang. Sedangkan dia rasa dia datang hari-hari setiap waktu saya buat, setiap waktu cikgu lain buat. Tapi kenapa dia tidak menang? Mungkin awak nak tanya, terasa segan ke ataupun apa ke, saya bagi tahu sekarang. Semua mata pelajaran mengambil kira, saya ulang je lah ni, yang cikgu-cikgu lain pun mungkin dah bagi tahu, awak pun mungkin dah sedia maklum dan juga sudah bersedia pada minggu ini, dan memang awak dah sangat bersedia pada minggu ini untuk cukupkan syarat dia untuk membolehkan nama awak masuk dalam senarai. Yang pertama sekali adalah kehadiran, seperti mana sekarang ini kehadiran, dan saya dah bagi link kehadiran di dalam ruangan chat tu. Semua orang kena isi. Ni dalam ruangan chat saya dah bagi, semua orang kena isi kehadiran pada ruangan chat, yang mana kehadiran awak itu diambil kira untuk pertandingan itu ya. Okey, saya buka dulu kehadiran itu. Saya boleh tahu berapa orang yang isi dan berapa orang. Sebenarnya nama ni akan tersimpan sehingga hujung minggu. Sehingga pada penilaian saya nanti, pada penilaian yang saya perlu buat pada hari Jumaat untuk membolehkan nama awak masuk dalam senarai yang melibatkan pertandingan tersebut, saya akan semak di sini. Yang pertama saya semak di sini, sekiranya nama awak ada di dalam ni, maka nama awak disenaraikan. Yang kedua pula saya semak pula semasa, saya ingat balik semasa aktiviti PDPR ini awak aktif ataupun tidak. Kan? Ini kalau mikrofon pun tak ada, tulis chat pun tak ada, apa pun tak ada, buka saja lepas tu belah pergi tempat lain, mungkin saya tak berapa boleh tolong lah nak senaraikan nama awak. Kan? Dia aktif ni awak semua pun faham kan macam mana, sentiasa mikrofon tu ada, bersedia saja bila saya tanya terus on dan terus jawab, off balik. Kan? Itu dinamakan sebagai aktif. Bila saya suruh buka kamera, semua pun buka kamera, dan itu pun dinamakan aktif. Bila saya snap, saya tengok nama gambar awak tu ada, bermakna itu boleh dikira awak ada lah. Bila saya snap gambar tu awak tak ada dalam situ, ada nama je, mungkin saya boleh je cakap awak tu tidak aktif. Bermakna penilaian saya ini subjektif juga. Sebelum awak bertanya, saya jawab dulu. Cara penilaian yang perlu cikgu-cikgu semua jalankan. Yang ketiganya pula adalah mengenai Google Form. Google Form yang cikgu beri. Cikgu ada bagi latihan macam-macam, cikgu akan bagi macam-macam latihan, tetapi saya terus terang cakap untuk matematik, semuanya adalah berdasarkan kepada apa yang ada dalam Google Classroom. Yang pertamanya adalah Google Form untuk soalan kita berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada minggu ini. Okey, itu saya nilai. Awas, itu saya tengok dekat Google Sheet saya, sebab bila awak buat Google Form tu, saya akan ada satu analisa. Saya tunjukkan dekat awak terus. Sebenarnya nanti awak tahu macam mana cikgu ni reka-reka je ke. Dia reka-reka ke nama ni yang boleh masuk dalam senarai. Tapi untuk matematik saya berdasarkan sini ya. Yang pertama sekali, bila awak isi kehadiran, saya akan dapat respon awak. Sekarang ini baru 7 orang. Siapa 7 orang yang isi tu? Saya boleh nampak lagi dekat Google Sheet saya. Ini saja nama awak. Boleh cek nama awak sekarang ni. Dah isi ke belum? Kan? Dah isi ke tidak? Saya pun lupa, saya dah set situ, boleh isi sekali ke, saya takut nanti. Okey, awak boleh set sekali saja. Awak boleh isi sekali saja nama awak. Jangan isi banyak kali. Okey, ini saja nama awak yang ada sekarang. Siapa yang belum ada nama dekat sini, pandai-pandailah dia usahakan supaya nama dia tersenarai di sini. Kita tengok Erina baru masuk kan, terus nampak, terus dapat. Jadi saya ada bukti di sini. Macam mana pula dengan Google Form untuk latihan? Sebenarnya untuk latihan kendiri yang kita akan buat sekejap lagi pun, saya akan dapat nama macam ni juga. Siapa yang buat, siapa yang tak dapat, markah dia berapa, nombor 1 dia betul, salah, semua saya tahu. Sini semua, nombor 1, nombor 2, nombor 3 akan dituliskan dekat sini. Nama awak, okey, kelas,
Nombor 1 awak betul ke salah, nombor 1 betul, 2, 3, 4 sampailah nombor 10. Kalau ada 10 soalan, yang mana awak betul, yang mana awak salah, semuanya komplit ada dekat sini. Begitu. Jadi awak tak boleh mengatakan tidak boleh mengatakan yang awak dah jawab tetapi tak ada. Cikgu tak bagi nama sebab awak dah jawab. Salah. Salah. Sebabnya memang saya ada bukti begini. Jadi sebelum awak fikirkan awak nak tanya, awak cek dulu betul ke tak cukup syarat yang cikgu bagi. Ada 3 syarat. Boleh ingat syarat tu semua? Analisa ni semua komplit ada. Jelas semua? Jelas? Jelas. Jelas jadi jangan okey. Jadi jangan kita fikir yang kita datang masuk tetapi nama tak ada. Inilah sebab-sebab dia, inilah punca-punca dia nama awak ada ataupun tidak ada. Jelas. Jadi kalau orang lain bagi tahu ibu bapa awak tanya pun kenapa nama awak tak ada dalam senarai, saya nampak ibu awak nampak awak masuk setiap kali. Bagi tahu dia ketiga-tiga kriteria yang dinilai ini. Ini semua adalah ada bukti dan ini semua adalah memang real. Tidak ada cikgu nak ada-adakan. Tidak ada cikgu nak reka-rekakan nama awak itu tersenarai ataupun tidak. Pada saya, pada matematik begini. Sebab itu saya gemar semuanya saya buat melalui Google Form. Kehadiran dan juga latihan kerja awak melalui Google Form juga. Penat sikit tak apa. Janji awak buat, saya dah terus dapat markah. Saya dah terus dapat markah awak berapa. Baiklah, seperti biasa. Okay, baru kita pergi kepada awak dapat tak skrin saya ni? Alamak, tak dapat. Nampak. Lambat sikit. Kan? Lambat sikit tak awak dapat skrin saya? Okey, katakan kita pergi kepada kelas dulu. Kita login, masuk Google Classroom kita. Okey, belum dapat lagi skrin saya. Kita masuk Google Classroom kita akan dapat macam ni. Okey, ini yang awak dapat lah. Awak akan dapat macam ni dan awak cari kelas kita. Kelas kita hari ini adalah 6A Matematik 2021. Okey, betul lah, 6A Matematik 2021. Kita perhatikan pada classwork seperti biasa. Okey, sorry ya, internet mungkin agak perlahan sikit ke ataupun kenapa dia jadi macam ni, jadi perlahan sikit. Okey, tengah hari mungkin dia perlahan sikit internet, tak tahulah. Tapi tak apalah, kita dapat. Okey, macam ni kita pergi classwork, latihan kendiri M22, minggu yang ke-22 sekarang. Tajuk nisbah dan juga kadaran. Okey, bila kita dah belajar ni nanti, kita kena tahu, kita gerti mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A nisbah B. Okey, kita boleh wakilkan kuantiti sesuatu nombor kepada nisbah A kepada B. Tapi apa yang penting seperti mana yang saya dah bagi tahu awak sebelum-sebelum ni, apa yang penting dalam nisbah awak kena ingat apa kepada apa kepada apa, A kepada B. Titik tengah dua-dua tu bermaksud kepada. Jadi kalau A titik-titik B itu bermaksud dia A kepada B. Okey, saya sudah pun sediakan untuk kehadiran awak ketiga-tiga harinya pada 5 hari bulan 7, 6 hari bulan 7 dan juga 7 hari bulan 7, Isnin, Selasa, Rabu. Jangan isi sekarang. Hari yang 5 hari bulan 7 isilah hari ini, 6 hari bulan 7 esok, nanti lusa baru isi 7 hari bulan 7. Cikgu saya nak isi teruslah, nanti saya tak payah nak isi dah ketiga-tiga tu, saya tak masuk pun cikgu ingat saya masuk dah, salah. Sebabnya dalam kehadiran itu saya akan completely dapat tarikh dan juga masa. Okay, awak nampak sendiri kat sini. Nampak tak skrin saya? Nampak tak skrin saya? Ada Nampak. Ada tarikh dan juga ada masa awak isi. Bila saya tengok dekat sini ada yang isi 7 hari bulan ni, ada yang isi yang untuk 8 hari bulan. Saya boleh tahu itu adalah penipuan. Boleh faham? Jadi jangan begitu. Pastikan semua tarikh ini adalah betul. Awak tak boleh nak lari, tak boleh nak ubah apa pun. Memang benda tu adalah nyata. Semuanya berbukti, ada bukti semuanya. Okey? Okey, sekarang ini kita pergi kepada latihan kendiri M20. Sorry ya, sebenarnya M22 ni. M22. Okey. M22 nisbah dan juga kadaran. Saya betulkan kat sini. M22. Okey. M22. Okey.
Okey, ini dah jadi M22, nisbah dan juga kadaran. Seperti biasa, langkah menjawab kita, nama dulu. Nama saya dah letak dekat sini ya, nama awak semua ada dalam ni semua. Sebab apa saya letak macam ni ya? Sebab ada sebelum-sebelum ni saya letak-letak macam ni ya, ada ikut dan dia tulis nama huruf kecil lah, nama nickname lah, apalah kan. Jadi saya pun tak tahu siapa tu nama macam tu kan. Memanglah ada yang email GOV itu selamatlah, tak ada juga yang email lain tiba-tiba tulis nama yang saya tak tahu, tak kenal. Jadi masalah. Jadi sekarang saya dah letak macam ni, jadi harapnya awak tidak menimbulkan masalah lagi lah. Kelas kita seperti biasa, senang sajalah, tik saja 6A. Nyatakan nilai nisbah 5 kepada 8. Contohnya yang inilah, saya dah cakap tadi, apa yang penting kita kena ingat nilai nisbah ini adalah apa kepada apa. Kena ingat apa kepada apa. Contohnya sekarang, awak kena ingat begini saja. Apa kepada apa. Ini adalah bukan formula, ini adalah perkara yang awak kena ingat supaya awak senang nak jawab. Kan? Apa kepada apa. Apa maksud cikgu ni? Okey, begini. Apa itu maksudnya? Satu nilai kepada satu nilai. Kepada ni adalah tukar kepada nisbah. Tanda nisbah adalah begitu. Tanda titik-titik itulah ada tanda nisbah. Dapat ada tanda nisbah begitu? Dapat? Okey, dapat begitu. Kita pun terus ambil ya. Apa kepada apa. Apa yang pertama itu berpandukan kepada soalan lah. Berpandukan kepada soalan, apa yang pertama itu adalah nisbah 5 kepada 8. Jadi apa yang pertama itu gantikan sahaja dengan 5. Nisbah. Apa yang kedua tu gantikan dengan 8. Sebab dia nak 5 kepada 8, jadi 5.8 lah. 5.8. 5 nisbah 8. Jadi 5 nisbah 8, jawapan kita tengok di sini. Okey, tengok di sini ada kadang-kadang banyak perkara dia nak mengelirukan kita. Awak boleh nampak tak sekarang skrin besar saya? Saya dah besarkan skrin ni sekarang. Boleh nampak. Nilai nisbah tidak boleh ditulis dengan cara yang lain. Caranya adalah titik-titik saja itu untuk perkataan nisbah. Kalau nilai nisbah 5 kepada 8 bermakna 5 di depan, 8 di belakang. 5 di depan, 8 di belakang. 5 di depan, 8 di belakang. Tapi dua keadaan di sini, 5.8, ini 5,8. Yang mana yang betul? 8. C jawapan kita. Awak jangan keliru lah. Ada yang ini bertukar. Ini adalah untuk koordinat kan. 5,8 ini adalah untuk koordinat. Jadi yang nyata jawapan kita adalah 5.8. Jelas setakat tu? Itu saja. Jelas Jelas tak? Siapa yang kurang jelas? Jelas. Kenapa 5.8? Itu sebab dia. Okey. Lepas tu nombor 2. Puan Muna membeli. Nampak soalan saya Jelas Jelas. Tak tu, nampak tak berapa besar lagi, tak jelas ya, awak nampak macam kecil. Itu baru betul. Betul Puan Muna membeli 12 kg gula pasir dan 7 kg gula merah. Berapakah nisbah gula merah kepada gula pasir? Kita masih lagi sama dengan tadi. Apa kepada apa. Begitu kita guna perkataan tu. Sebenarnya ini bukan formula. Ini saja-saja yang perlu kita ingat dalam kepala saja. Apa yang pertama ni, yang penting kedudukan dia tak boleh bertukar. Apa yang pertama kena tulis tempat yang pertama. Ini berapakah nisbah gula merah kepada gula pasir? Bermakna apa yang pertama ini adalah gula merah. Awak jangan silap-silap pergi tulis gula pasir dulu kan. Apa yang pertama adalah gula merah kepada gula pasir. Yang kedua ini barulah gula pasir. Cikgu buat macam ni macam lambat je. Memanglah lambat sikit daripada awak terus tulis jawapan. Sebenarnya boleh je terus tulis jawapan, tetapi itu boleh menyebabkan, boleh berlaku kesilapan. Kadang-kadang awak pergi tulis gula pasir dulu kat depan, gula merah kat belakang, jadi salah. Baik, gula merah dekat depan, ambil nilai gula merah. Berapa nilai gula merah yang ada dalam soalan kita? Nilai untuk gula merah. Okey, nilai untuk gula merah. Cuba perhatikan.
Puan Muna membeli 12 kilogram gula pasir. Bukan gula merah, gula pasir. 7 kilogram gula merah. Jadi tempat gula merah ni gantikan saja dengan 7. Kan? Okey, tak apa. Sekejap lagi saya bagi tahu pasal satu perkara. Gula pasir pula, Muna membeli 12 kilogram gula pasir. 12 saja. Cikgu mana pergi kilogram dia? Kilogram. Oh, tadi ada kilogram Okey, ada kilogram rupanya. Ada kilogram. Okey, macam tu. Kilogram. 7 kilogram gula merah, 12 kilogram gula pasir, bermakna nilai nisbah yang kita dapat ialah 7 kilogram nisbah 12 kilogram. Tetapi kena ingat, dalam nisbah dia tidak ada unit, yang tidak ada ditulis unit. Tidak boleh ditulis unit. Sebab apa? Nilai nisbah adalah nombor sahaja, menyatakan suatu nilai nisbah, bukannya ada unit-unit semua. Jadi untuk buang dia punya unit ni kena pastikan di sini adalah unit yang sama. Kalau di sebelah kirinya kilogram, sebelah kanan juga kilogram, baru kita boleh buang. Okey, apa berlaku kalau unit dia tak sama? Kalau sebelah 7 ni adalah kilogram, kalau di sebelah 12 ni gram saja. Apa yang perlu kita buat? Kena tukar dulu 12 kilogram, 12 gram itu bertukar kepada kilogram juga. Nak tukar dia kena ingat balik eskalator yang kita dah bincang untuk jisim sebelum ni. Kena tukar balik unit dia supaya menjadi sama. Kalau kilogram lah 22. Kalau gram lah 22. Barulah kita boleh buang sebelah kanan, buang juga sebelah kiri. Bermakna barulah kita dapat nilai nisbahnya adalah 7 nisbah 12. Ada tak 7 nisbah 12? 7 nisbah 12, jawapan kita adalah C. Cikgu, ada 7 kilogram 12 kilogram? Ini betul ke tidak? Sama ni. Sama ni, betul ke tidak? Awak kena ingat maksud saya sebut tadi, nilai nisbah tidak ada unit. Kalau awak buat 7 kilogram nisbah 12 kilogram, macam betul tu cikgu. Tapi sebenarnya adalah tak betul. Walaupun dalam pilihan jawapan diberi sekalipun, 7 nisbah 12 itu adalah salah. Sebab ada kilogram. Dia tidak ada kilogram. Dalam nilai nisbah tidak ada kilogram, bermakna kena buat 7 nisbah 12. Jadi jawapan untuk nombor 2 ialah 7 nisbah 12. Bukan 7 kilogram nisbah 12 kilogram. Jangan silap. Siapa baru masuk tu? Okey, tak apa. Tetapi satu perkara saya nak ingatkan sebelum ni, sebelum kita teruskan pada hari ini dan hari-hari yang lain nanti. Sebenarnya nanti link kita ini adalah, awak perasan tak, link yang saya beri ni adalah link kekal. Daripada malam tadi saya bagi link ni, tadi pun saya bagi link yang sama. Betul? Bukan lagi macam biasa yang kita ambil link dekat Google Classroom. Tak, bukan link yang itu. Saya dah buat link kekal. Sebab apa? Sebabnya kelas awak ini ada kemungkinan akan berlaku pemantauan daripada pihak pentadbiran. Ada pemantauan, kemungkinan ada pemantauan daripada pihak pentadbiran, tapi saya minta sangat-sangat awak, bila ada berlaku pemantauan, saya minta awak semua tolonglah spotting. Macam mana maksud saya spotting? Kamera kena buka, mic tak payah buka lah kan, bising. Kamera semua kena buka. Lepas tu bila kita belajar, awak kena aktif. Seperti mana pertandingan kita, aktif. Kalau tidak ada aktif, saya berhak untuk tidak senaraikan nama awak di dalam, saya berhak nak batalkan nama awak dalam senarai pemenang. Begitu. Jadi awak kena ikut 3 syarat itu. Baik. Bila ada pemantauan, kita perasan bila tu macam tu kan, nampak tadi kan, bila ada nama pemantauan, nama cikgu lain yang masuk, kita kena betul-betul spotting. Kena betul-betul spotting. Faham sajalah maksud spotting itu macam mana kan. Kena bagi kerjasama, kena aktif, kena jawab, kena semua macam-macam aktif dalam PDPR kita. Boleh semua? Boleh ingat ni? Boleh ingat Boleh. Kena ingat. Bila ada sekarang pun sepatutnya awak kena aktif kan. Bagus. Yang baru masuk ni pun baguslah. Tapi seboleh-bolehnya cuba masuk secepat yang boleh. Siapa yang ada masalah boleh terus bagi tahu saya. Ada masalah apa? Kedatangan boleh tak? Kedatangan boleh isi tak? Ada siapa ada masalah tak? Okey. Suara jauh tak jelas, siapa tu? Alamak, saya baru baca. No Iris Balkisah. Mana No Iris? Iris.
Macam Dah je lah dah tadi. dah jelas. Okey. Tadi kenapa tak jelas? Sebab mic saya tu. Clear tak? Semua clear tak? Ya. Okey, baguslah. Iris tadi pun dah settle lah kan? Okey. Kita teruskan kepada PDPR kita nombor berapa tadi? Apa dia? Jangan lupa kedatangan. Kehadiran sekarang. Ini dia. Kehadiran sekarang ini berapa orang sekarang? Beritahu saya sekarang. Kehadiran sekarang berapa? 11 tu termasuk dengan tajuk. Atas sekali tu nombor 1 tajuk, bermakna kehadiran awak sekarang ni baru 10 tau. Baru 10. Orang yang baru masuk cepat-cepat isi kehadiran. Link saya sudah letakkan pada ruangan chat. Mana ruangan chat cikgu? Inilah ruangan chat kita adalah pada Google Meet kita ni, di bawah ni ruangan chat. Klik sini keluar ruangan chat ni, yang biru ni link ni awak isi lah dia, dengan handphone pun boleh, dengan laptop lagi lah boleh. Okey, kita teruskan kepada nombor 3. Ready nombor 3? Ready. Okey, tengok nombor 3 kita. Nombor 3. Zerul. Nampak tak skrin saya? Skrin lambat sikit lah setengah hari macam ni. Kalau pagi tadi saya selaju je. Okey, tengok sikit. Okey, dapat. Nampak tak skrin saya Zerul tu? Zerul mempunyai 7 pasang kasut, manakala Erwan mempunyai 4 pasang kasut. Okey. Berapakah nilai nisbah semua kasut kepada kasut Zerul? Ini yang penting ni, kita kena faham ni. Yang penting kita kena ingat apa nisbah apa. Itu dia punya key kan. Dia punya key. Bukan formula. Jangan cakap lah, jangan bagi tahu orang lain, cikgu bagi tahu formula apa kepada apalah. Ini sebenarnya untuk apa yang kita kena faham. Apa yang pertama ni maksud saya adalah item yang disebutkan dalam nisbah yang dia nak tu. Berapakah nilai nisbah semua kasut kepada kasut Zerul? Bermakna apa yang pertama ni adalah semua kasut. Jangan tersilap, jangan bertukar, jangan tulis kasut Zerul dulu, jangan tulis kasut Erwan dulu. Kepada kasut Zerul. Jadi kepada kasut Zerul kita pun tulislah kasut. Kalau kita tulis Zerul saja pun tak apa dah kan. Semua kasut nisbah Zerul. Jelas cakap tu. Bila kita dah jelas macam tu, barulah kita tukarkan nilai itu, barulah kita tukar perkataan semua kasut itu kepada nilai dia. Berapa nilai semua kasut tu? 11 titik tu. Sebenarnya tak payah nak buat betul-betul lazim lah kan. Kita tahu semua kasut adalah kasut Zerul dan juga kasut Erwan. Kalau Zerul ada 7, Erwan ada 4. Dalam soalan dia ada tulis kan. Zerul ada 7, Erwan ada 4. Jumlah kasut semua jadi berapa? 11. Tambah 4, sah-sah lah. 11 kan. Okey. Lepas tu kepada Zerul, masukkan nilai kasut Zerul. Kasut Zerul berapa dalam soalan? Zerul mempunyai 7 pasang kasut. Tempat Zerul gantikan dengan 7 sahaja. Bermakna nisbahnya ialah berapa? Berapa nisbahnya? 11 nisbah 7 kan? 11 nisbah 7. Ada tak jawapan kita 11 nisbah 7? 11 nisbah 7 ialah D sahaja. Ada tak orang yang dah jawab ni? Ada tak orang yang dah jawab ni? Siapa yang dah jawab semua? Angkat tangan. Sebab saya bagi bila ni? Siapa tahu saya bagi aktiviti ni bila? Malam. Malam tadi saya bagi. Ada orang tunggu. Saya bagi malam tadi pun dah pukul 11 tau. Ada orang tunggu nak buat cepat-cepat. Bagus. Siapa yang dah buat? Raise hand. Siapa yang dah buat? Erina. Siap ke? Erina ni siap ke? Erina ni siap. Kehadiran tak ada. Apa pula tak ada, baru masuk tu. Kat mana dah link kehadiran murid-murid? Saya masuk tak lepas-lepas. Apa yang tak lepas? Kehadiran? Lain cikgu. Lain cikgu. Ni Amir masukkan lagi sekali ni link kehadiran ni. Kita check ni. Ada tak? Ada. Dapat?
Dapat tak? Siapa tadi tak? Azizi ke? Cikgu. Azizi ke? Ya. Awak tak dapat? Tak dapat. Lepas tu masuk sekarang. Okey, sekarang masuk dapat. Boleh? Tu Amir dah bagi. Boleh? Boleh. Mana? Boleh. Tak ada pun nama awak. Baru ada Sazwan. Last sekali. Nampak tak? Saya nak tanya ya. Siapa tu nampak tak kembar? Ada tak? Halo. Ada tak kembar? Nama apa dah kembar? Saya lupa nama. Cikgu Raisi. Bagus. Ya ke Raisi? Tak ada ni. Okey, Azizi Danish. Dah. Nampak tak skrin tu? Nampak. Danish ada. Okey, Azizi Danish ada. Bagi tahu saya, apa dah nama kembar dua orang? Bukan Nurkalisha kan? Tak ada ni. Siapa tahu? Siapa ingat? Memanglah awak ingat. Awak bagi tahu saya sekarang, saya tak ingat nama dia lah. Apa nama dia? Afifi. Siapa? Mami, apa nama dia? Putri? Afifi ke cikgu? Afifi je. Dia dua orang tu, kelas kita dua-dua. Alisha. Arisha. Lagi seorang? Arisha dengan siapa? Arisha seorang? Dua orang lah maksud saya yang kembar tu. Takkan tak ingat yang kembar tu? Nanti tolong bagi tahu dia, suruh dia log in juga. Hari tu dah bagi tahu dah kat mak dia. Alisha Kaisara ke nama dia? Bagi tahu dia dua orang yang kembar, dia duduk kat depan dengan dia duduk kat belakang tu. Saya tak ingat nama tapi saya ingat dia. Okey, kita teruskan kepada nombor berapa kita? Nombor 3 dah kan? Nombor 4 lah. Ni nombor 4. Raja 4 menunjukkan bola-bola dalam berbagai warna. Nampak tak nombor 4 ni? Kita bawa pergi sana. Nampak. Kita bawa pergi sana. Okey, ni nombor 4. Raja 4 menunjukkan bola-bola dalam berbagai warna. Ada hijau, ada merah, ada oranye. Okey, perhatikan. Nombor 4 dan nombor 5 adalah berdasarkan Raja 4. Okey. Nombor 4, apakah nisbah bola kuning kepada bola hijau? Okay. Tengok nombor 4 dulu. Bola kuning kepada bola hijau. Pastikan kita faham dulu apa kepada apa. Apa yang pertama itu adalah untuk bola warna apa? Untuk bola apa? Apa yang pertama ini adalah untuk Bola bola kuning. Baca pada soalan tu je. Bola kuning. Maknanya apa yang pertama ini adalah bola kuning. Kita tulis kuning saja. Okey. Yang kedua, apa yang kedua tu pula adalah bola hijau. Jadi kita tulis hijau. Kuning titik-titik hijau. Titik-titik itu maksud dia nisbah lah. Jadi kuning nisbah hijau. Gantikan saja kuning itu dengan berapa nilai kuning. Berapa nilai kuning? Tengok dalam gambar balik lah. Berapa biji kuning kita ada tu? Ataupun ada orang tak kenal kuning dah. Okey, tengok skrin kita. Sekejap. Skrin perlambat sikit. Okey, berapa biji kuning kita ada? 3. 2 saja kan? Dekat bulatan luar tu ada 1, dalam bakul tengah tu ada 1. Bermakna ada 2 sahaja. Jadi tempat kuning itu gantikan dengan 2. Skrin lambat sikit lah, sorry. Okey, tempat hijau tu nak gantikan dengan berapa? 3. Okay, tempat hijau tu kita kena gantikan dengan berapa? Kena kira lah berapa hijau yang kita ada dalam gambar. Cuba tengokkan balik skrin gambar kita. Skrin untuk bola kita. 3 3 saja.
2 dekat luar, 1 dekat dalam bakul. Bermakna tempat apa yang kedua tu hijau tu, tempat hijau tu gantikan dengan 3. Bermakna nisbah kita untuk nombor 4 ialah 2 nisbah 3. Ada 2 nisbah 3? 2 nisbah 3 ialah Ada 2 nisbah 3 D. ialah D sahaja. Boleh dapat macam tu? Okey, 2 nisbah 3 dapat D sahaja. Seterusnya nombor 5, apakah nilai nisbah? Okey, saya ambil soalan ni dulu, bawa pergi sana Okey. Nombor 5. Ni nombor 4 tadi. Nombor 5, apakah nisbah bola merah tambah bola kuning kepada bola oranye? Okey, kita buat dulu macam biasa. Mestilah apa kepada apa. Okey, apa yang pertama itu merujuk kepada apa? Banyak sangat apanya. Apa yang pertama itu merujuk kepada apa dalam soalan kita? Bola merah. Merah tambah di situ, merah tambah kuning. Kuning. Apa yang pertama adalah merah tambah kuning. Apa yang kedua itu ialah kepada bola oranye. Apa yang kedua ialah oranye. Maka kita kena buat operasi tambah sikit untuk apa yang pertama, iaitu merah tambah kuning, kan? Merah tambah kuning. Tengok dekat gambar tu, merah kalau tambah kuning berapa sebenarnya merah? Berapa merah tu? Tengok gambar. Berapa merah yang kita ada? Ada 3. 2 dekat belakang, 1 dalam tu. Kalau tambah dengan kuning, berapa? 2. Kuning 2. Jadi 3 tambah 2 sah-sah dah jadi. Merah tambah kuning, 3 tambah 2. Okey. Okey, sekejap kita balik. Kita buat step by step, tak mengapa. Okey, merah kita tahu tadi ada 3. Kuning kita tahu tadi dekat gambar tu ada 2. Oranye dekat gambar tu kita ada berapa? Perhatikan saya, tengok balik kat gambar, oranye ada berapa? Okey, tengok skrin kita, oranye ada 3. Oranye ada 3. Jadi kalau oranye ada 3, kita pun tulislah. Gantikan saja nilai oranye tu dengan nombor 3. Barulah kita boleh selesaikan lagi. 3 tambah 2 jadilah dia. Ini kita buat step by step. Kalau datang dalam kertas 2, macam inilah cara pengiraan yang perlu awak tunjukkan. Maka jawapan kita ialah 3 tambah 2 jadi 5, tempat 3 kekal dengan 3. Maka jawapan kita ialah 5 nisbah 5/3. 5 nisbah 3. Ni step by step ni, barulah cikgu boleh bagi 1 markah ataupun 2 markah. Jadi kita dapat soalan nombor 5 ialah 3 nisbah 5 sahaja. Jelas setakat tu? Jelas. Salah lah, bukan 3 nisbah 5 lah. 5 nisbah 3. Aduh, 5 nisbah 3. B jawapan kita. Betul? Okey, soalan yang nombor 6. Ready nombor 6? Ready. Ready nombor 6 Okey. Ready nombor 6. Kita bawa nombor 6 pergi sana dulu. Dapat tak skrin saya untuk nombor 6? Perhatikan betul-betul nombor 6. Ada lagi yang baru masuk, tak mengapa. Bagus, cuba beri perhatian yang baik walaupun baru masuk. Perhatikan nombor 6. Amirul. Sekejap, kita tunggu dulu, skrin kita lambat sikit. Pergerakan kita lambat sikit dalam tengah hari ni, memang jadi macam ni kan. Ni walaupun saya dah upgrade dah internet pun macam ni juga. Amirul mempunyai 120 keping stem dan Kamal mempunyai 45 keping stem lebih daripada Amirul. Kena faham cerita ni, ada cerita pak ni kan. Amirul mempunyai 120 keping stem. Kena faham lah, Amirul adalah 120. Kita kena faham. Kamal mempunyai 45 keping lebih daripada Amirul. Apakah nisbah stem Kamal kepada stem Amirul? Sekarang ni tak payah sekabut-sekabut, kita ambil apa kepada apa. Boleh faham tu? Apa kepada apa. Yang pentingnya kita kena clearkan, kena jelaskan. Apa yang pertama tu, yang soalan nak apa? Apa yang pertama ini adalah apakah nisbah stem Kamal kepada stem Amirul. Maka apa yang pertama kita tulis Kamal.
apa yang kedua ini adalah siapa? Amirul. Itu saja yang awak kena tulis dulu. Barulah kita fikirkan tempat Kamal ni berapa, tempat Amirul ni berapa. Okey. Tempat Kamal kena fikirkan. Tidak kita fikirkan. Tempat Kamal ni berapa? Amirul mempunyai 120 keping. Amirul kita tahu. Amirul kita tahu bubuh terus. Tempat Amirul ni berapa? 120. Betul? Kamal mempunyai 45 keping lebih daripada Amirul. Bermakna di sini Kamal ialah 45 keping lebih. Lebih bermakna kena tambah berapa? Amirul. Lebih daripada Amirul. Kalau Amirul 120, maka dia 45 tambah 120 lah. Sebab dia lebih sebanyak 45 daripada Amirul. Okey. Sekarang dah dapat ayat matematik macam ni. 45 tambah 120, nisbah 120. Sekarang kita boleh dapat jawapan tak? Senang sajalah, 45 kalau tambah 120 dalam kepala pun kita tahu dah. Berapa 45 tambah 120? Kan? 45 tambah 120 berapa dalam kepala? Tak tahu dah? Tak tahu dah? Cuba fikirkan sekarang. 45 tambah 120 dalam kepala kita. 120 tambah 40. 160. 160 tambah 5. 165. Betul tak? Dapat tak 165 tu dalam kepala awak? Kalau awak congakkan, awak takulkan saja, terus 165. Boleh dapat 165? 100, jadi nilai nisbah kita ialah 165 nisbah 120. Cikgu, besar sangatlah nombor tu. 165 nisbah 120. Boleh ke kalau kecilkan? Boleh tak nak kecilkan? Siapa tahu? Boleh tak nak kecilkan dia? Kan 165 nisbah 120 tu besar. Sebenarnya boleh. Nak kecilkan dia macam bahagi tu boleh. Tetapi, tetapi dia lah. Tapi itu tunggu nanti awak sekolah menengah lah. Dalam tahun 6 sekarang ni kita tak kecilkan pun tak apa. Tapi kalau awak kecil pun diterima juga. Tapi kalau awak tak kecilkan pun kekal dengan 165 nisbah 120, jawapan ini boleh diterima. Jadi kita kekal lah dengan 165 nisbah 120. Ada tak 165 nisbah 120 ada tak? Ada. Si. Cuba fikir balik. Kenapa sini 165? 165 ni adalah Sebab 45 tambah. Sebab 45 tambah 120. Kenapa sini 120? Memang stem Amirul diberitahu dalam soalan ialah Amirul mempunyai 120 keping stem. Betul? Kenapa 45 tambah 120? Sebab stem Kamal ialah lebih 45. Lebih 45 daripada Amirul. Kalau Amirul 120, maka Kamal ialah 45 tambah 120 lah. Boleh faham? Jelas. Itu diberitahu dalam soalan. Itu sahaja, teruslah dapat jawapan 165. Itulah sebab kenapa jawapan kita 165 nisbah 120. Ya, jelas Baik, perhatikan sekarang ini nombor 7. Okey, perhatikan nombor 7 sekarang. Dapat tak nombor 7 tu? Dapat nombor 7? Dapat tak nombor 7? Sini Nampak. Okey, skrin saya. Siapa yang buka laptop dia boleh tengok dua-dua dekat skrin dia kan, tapi tak apalah, tengok dekat skrin saya ni lagi senang. Terus dapat soalannya. Besar sangat. Macam ni Sebuah pusat jualan mempunyai, kejap tunggu skrin saya besar. Saya dah zoom dah tu sebenarnya. Dapat Sebuah pusat jualan mempunyai stok sebanyak 150 buah kereta dan 352 buah van. Pada hujung bulan sebanyak 70 buah kereta dan 250 buah van terjual. Pada hujung bulan. Dia stok awal bulan sebanyak 150 kereta dan 352 van. Tapi pada akhir bulan dia cek stok. Pada hujung bulan sebanyak 70 buah kereta dah terjual. Dan 250 van juga sudah terjual. Berapakah nisbah kereta kepada nisbah van sekarang? Maknanya hujung bulan lah sekarang tu kan. Berapa nilai nisbahnya sekarang? Okey, kita seperti biasa tetap juga apa kepada apa. Sama saja seperti biasa.
gunakan cara kita yang sama saja, apa yang kepada apa, tetapi kena fikirlah apa yang pertama tu apa maksud dia. Apa yang pertama ni apa maksud dia. Berapakah nisbah kereta kepada van? Apa yang pertama adalah apa? Apa? Apa yang maksud soalan? Apa yang pertama? Baca betul-betul soalan tu. Salah tu awak tu. Kereta kepada van. Apa yang pertama itu adalah kereta. Apa yang kedua itu barulah apa? Van. Maknanya yang sekarang kita nak tulis nilai kereta nisbah nilai van. Okey, ujung bulan, awal bulan, tengah bulan, tengok pada soalan lah. Berapakah nilai nisbah kereta kepada van sekarang? Maknanya akhir bulan lah maksud dia. Kan kita dah fikirkan tadi. Kereta pada akhir bulan, berapa kereta? Kereta pada asalnya ada 150 buah. Tolaklah yang sudah pun terjual kan. Sebab dia jual maka kereta tu keluar lah, jadi kena tolak lah. Tolak berapa yang jual? 70. 70. Bagus. Van pula pada asalnya van ada 350 van. Betul. Kena tolak yang dua yang dia jual. Berapa yang dia jual van? 250. 250. Jadi kita tolak 250. Okey. Jelas tak ayat matematik yang kita dapat ni? Jelas. Ni ayat matematik ni. Cuba perhatikan betul-betul. Jelas tak ayat matematik tu? Kenapa 150 tolak 70 Sebab kereta asalnya 150 tolak yang dah jual 70. Kenapa 352 tolak 250 Sebab van pada asalnya adalah 352. Tolaklah yang dia jual 250. Itu kenapa van sebelah sini Sebabnya yang ditanya dalam soalan nisbah kereta kepada van sekarang. Kereta duduk depan, van duduk belakang. Apa kepada apa kita tu kan dalam soalan. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat? Selesaikan 150 tolak 70. Alamak, 150 tolak 70 ni saya rasa takut ada orang yang tak cakap. Tak apa, tak cakap tak apa. Kita letak saja dalam bentuk lazim. 150 tolak 70 ni adalah begini. 150 tolak 70 ni begini. Terus kembali dalam bentuk lazim. Siapa main plastik tu ni? Okey, terima kasih. Okey, kita pun buat garisan seperti biasa saja kan. Sifar tolak sifar, ini tak ada nombor lah cikgu. Tak ada nombor, letak saja sifar. Okey, letak saja sifar. Okey, jadi jawapan kita sifar tolak sifar di sini hasilnya adalah sifar. 5 tolak 7 kita tak boleh lah cikgu. Kita kena pinjam daripada rumah ratus. 500 daripada 1, bila kita pinjam 1 maka dia akan tinggal lagi sifar ataupun dia sudah pun habis, tak ada lagi rumah ratus. Jadi tempat 1 tu gantikan dengan sifar saja. Tetapi tempat 5 tu kita kena gantikan dengan 1 yang kita bawa daripada rumah ratus. Itulah bermakna 5 tu tak jadi 5 lagi lah. 1 yang kita bawa rumah ratus tu tambah dengan 5 yang dah sedia ada. Bermakna nilai rumah puluh sekarang ni adalah 15. 15 kalau tolak 7 berapa? Okey, 15 kalau tolak 7 berapa? Tengok skrin kita agak lambat dah. 15 kalau tolak 7 ini adalah 8 saja. Maka jawapan kita nyatakan sebagai 8 saja. Lepas tu okey. Tengok kejap. Okey, jawab 8. Lepas tu sifar tolak sifar, jangan 1 sebab 1 tu dah kena pinjam, jadi sifar tolak sifar saja, maka hasilnya adalah sifar saja. Jadi jawapan kita adalah sifar 8 sifar. Berapa kalau sifar 8 sifar ni sebenarnya? 80. Ya, dapatlah kita 80. Jadi tempat 150 kat tolak 70 ni gantikan saja dengan 80 saja. Yang ini pula tolak juga dalam bentuk lazim, 352 tolakkan dengan 250, tolak 250. Dalam bentuk lazim juga kita seperti tadi juga kita buat garisan. Okey. 2 tolak sifar kita akan dapat 2, 5 tolak 5 kita sudah habis jadi sifar. 3 tolak 2 kita akan dapat 1 saja. Bermakna jawapan kita ialah 1 sifar 2. Ke tempat 352 tolak 250 ni gantikan dengan 1 sifar 2 ataupun 102. Okey, seterusnya itu saja jawapan yang kita ada. 80 nisbahkan dengan 102. Ada tak?
80 nisbah 100 Ada. kita ialah D sahaja. D sahaja. Okey, tahu tak kenapa? Cuba fikir balik kenapa 80 nisbah 102. Kenapa 80? 80 adalah berpunca daripada 150 tolak 70. Kenapa 112 ini? 102 ni berpunca daripada 352 tolak 250. Okey. Kenapa 150 tolak 70? Kereta. Untuk kereta rupanya. Okey, untuk kereta. Kenapa kereta ni 150 tolak 70? Sebab kereta pada asalnya awal bulan dia ada 150 biji. Kenapa tolak 70? Sebab dia jual 70 dalam bulan tersebut. Okey. Kenapa 352 untuk van? Sebab pada asalnya van ada 352, tengok dalam soalan dia. Memang ada 352 pada awal bulan. Tetapi kenapa kena tolak 250? Sebabnya dalam bulan tersebut dia jual 250 buah van. Boleh faham? Kenapa kereta letak kat depan, van letak kat belakang dalam nilai nisbah? Sebab dalam soalannya nak nisbah kereta kepada nisbah van. Nisbah kereta kepada van. Jadi kereta di depan, van belakang lah. Itu saja. Jelas? Jelas. Yang jelas. Ini adalah soalan yang senang-senang sebenarnya. Kena jelas. Tapi walaupun senang, jangan kita terkeliru lah. Okey, perhatikan nombor 8 pula. Perjalanan Syatis ke sekolah adalah 4 km. Perjalanan Syatis ke sekolah adalah 4 km. Manakala perjalanan Subah ke sekolah pula adalah 7 km. Rumah siapa yang lagi dekat ni? Dengan sekolah. Rumah siapa yang lagi dekat? Tahu tak? Syatis. Awak kena Syatis. Kenapa Syatis lagi dekat? Sebab dia 4 km ke sekolah. Sebab dia 4 je, sedangkan Subah adalah 7. Apakah nisbah perjalanan Subah kepada jumlah perjalanan mereka? Okey, balik kepada kita selalu buat untuk nilai nisbah, kita kena ingat apa kepada apa. Okey, apa yang pertama tu apa dia? Tengok dalam soalan lah. Apa yang pertama tu untuk apa? Apa yang pertama tu adalah nisbah perjalanan Subah. Jadi kita tulis saja Subah. Tak apa, kita tulis saja Subah. Tak payah pening-pening. Okey. Apa yang kedua tu apa? Kepada jumlah perjalanan mereka. Kalau jumlah perjalanan mereka, maka Subah tambah, sebab jumlah, Subah tambah siapa? Subah tambah Syatis. Tambah kedua-duanya. Kan? Sebab nak jumlah, kena tambahlah dua-dua orang tu jarak perjalanan dia. Bukan tambah orang, tambah jarak perjalanan dia. Okey, Subah gantikan dengan jarak perjalanan dia berapa? Berapa perjalanan Subah pergi sekolah dah diceritakan tadi? Subah ke sekolah pula adalah 7 km. Bermakna Subah ialah 7 km. Subah campur dengan Syatis? Subah berapa? Subah 11. 7 km. Tambah Syatis berapa? 4. Selesaikan saja ayat matematik yang kita dapat ni. Okey, 7 km, 7 tambah 4 kita akan dapat di sini 11 km. Okey, masing-masing awak tengok sekarang kiri dan kanannya adalah dua-dua 5 km. Maka kita buang saja kilometer ini. Sebab apa? Sebab dalam nisbah dia tidak ada unit. Nisbah adalah nombor sahaja. Jadi kalau dalam jawapan awak nampak 7 km nisbah 11 km, itu bukan jawapan dia. Jawapan dia ialah 7 nisbah 11 saja. Ada tak 7 nisbah 11? Ada. Jadi jawapan kita nisbah 11. Okey. Perhatikan nombor 9. Ada nombor 9? Okey, nombor 9. Sorry. Tengok nombor 9, kita bawa nombor 10. Alamak, dah terjawab lah. Tak tahu lagi jawapan apa, saya terklik tadi. Tapi tak apa. Kita bawa je pergi sana. Nombor 9. Pada suatu hari. Nampak tak skrin saya ni? Nampak. Saya bagi cantik sikit. Pada suatu hari, PPV, wala berang.
Apa PPV ni ah? Siapa tahu? Siapa tahu? Apa PPV? Ha? Siapa tahu ah? Awak pernah dengar tak ada PPV sekarang ni? Sebenarnya PPV ni popular sekarang ni. Pusat Pemberian Vaksin. Siapa yang awak belum lah kan? Ibu bapa awak, abang-abang kakak awak lah. Pada suatu hari PPV Kuala Berang berjaya menjalankan 15,600 pemvaksinan. Okey. Dan PPV Kuala Betis berjaya menjalankan 10,250 pemvaksinan. Okey. Apakah nisbah pemvaksinan PPV Kuala Betis kepada semua pemvaksinan pada hari tersebut? Begitu. Jadi kita pun seperti biasa, tak payah benih-benih vaksin ke apa. Kita hanya tulis apa kepada apa sahaja. Kita punya key macam ni saja. Tak ada pening. Apa kepada apa sahaja. Okey. Apa yang pertama itu merujuk kepada apa? Apa yang pertama? Tengok dalam soalan. Apakah nisbah pemvaksinan PPV Kuala Betis? Okey. Kerana kita tulis yang pertama sekali adalah Kuala Betis. Okey. Apa yang kedua itu apa dia? Semua pemvaksinan pada hari tersebut. Apa yang kedua adalah untuk semua. Itu saja. Ambil key dia saja. Jadi sekarang ini awak cari siasat dalam tu apa nilai untuk Kuala Betis. PPV Kuala Berang berjaya menjalankan 15,250. Dah ada. Kuala Betis berjaya 10,250. Kuala Betis ialah 10,250. 10,250. Okey. Apakah pula nilai untuk semua? Semua maknanya campur kedua-dua lah. Kedua-dua ialah 15,600 tambahlah dengan Kuala Betis iaitu 10,250. Jadi 25,800. dah ada orang dapat jawapan. Kita selesaikan tak apa, pelan-pelan. 10,250 dah dapat nilai ni 10,250 nisbah 15,600 tambah yang ini. Kalau kita tak dapat, kita bawa kepada bentuk lazim lah. 15,600 tambahkan dengan 10,250 ini bawa kepada bentuk lazim. Okey, bentuk lazimnya begini. Tambahkan garis dekat bawah seperti biasa. Lepas tu sifar tambah sifar berapa? Sifar tambah 5 berapa? Berapa dah sifar tambah 5? 5 kita tulis 5 saja. Okey. Lepas tu 6 kita tambah 2 jadi berapa? 8. 8 sahaja. Sorry lah, skrin saya ni memang lambat hari ni. Skrin saya memang lambat. Lepas tu 5 tambah sifar? 5 saja. Lepas tu 1 tambah 1? 2. Okey, jadi jawapan kita sudah ada 25,850 untuk yang semua tu. Jadi kita gantikan saja jawapan kita 15,600 tambah 10,250 tu, gantikan dengan jawapan kita 25,850 sahaja. 25,850. Jadi kita pun dah dapat jawapan. Berapa jawapan kita? 10,250. Okey, nisbah 25,850. Nasib baik jawapan yang saya tertekan tadi adalah betul. B jawapannya. Betul? Siapa dapat B? Ramai lagi belum jawab ni kan. Siapa tak tahu lagi ni. Okey. Bagus. Yang dah dapat tu dia baguslah kan. Tapi tak apa. Nombor 10 orang yang belum dapat tu janganlah kecewa sangat sebab ni mungkin awak belum siap buat lagi kan. Okey, nombor 10 ready? Okey, nombor 10. Bilangan murid DSK Gloria adalah 1,350 orang lelaki dan 12,000 orang murid perempuan. Kehadiran murid merosot semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. Bilangan murid DSK Gloria ialah 1,350 orang lelaki dan 1,200 orang murid perempuan. Kehadiran amat merosot semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Betul lah kan, semasa PKP itu dia merosot.
seramai 450 orang murid lelaki dan 800 orang murid perempuan tidak hadir. Okey. Berapakah nisbah murid lelaki kepada murid perempuan yang hadir? Jadi kita apa-apa pun kita seperti biasa, apa kepada apa. Okey. Apa kepada apa. Okey, kita punya apa kepada apa. Apa yang pertama merujuk kepada apa? Apa yang pertama ni adalah merujuk kepada apa? Berapakah nisbah murid lelaki kepada murid perempuan? Oh, senang je lah. Makna apa yang pertama ni adalah lelaki. Apa yang kedua tu adalah perempuan. Begitu kan? Tetapi lelaki ialah berapa? Sebabnya murid, nak kira lelaki yang datang hari ni adalah jumlah semua murid, tolaklah yang tidak datang. Sebab kita nak cari yang hadir tau, yang hadir. Jadi jumlah lelaki tolak yang datang, tolak yang tak datang. Lelaki semuanya, okey. Kita step by step. Lelaki yang di bawahnya, jumlah untuk lelaki adalah berapa? Nampak tak skrin saya ni? Kecil sangat. Nampak Okey, saya takut kecil sangat. Okay. Lelaki gantikan dengan nilai untuk lelaki. Berapa nilai untuk lelaki? Jumlah semua 1,350. Okey. Alamak, apa ni ada tanda dekat depan ni kan? Okey, 1,350 itu jumlah semua. Kita tolaklah yang tak datang. Yang tak datang lelaki berapa? 450 orang lelaki tidak hadir ni. 450 orang lelaki yang tidak hadir. Jadi kita tolaklah dengan 450. Manakala perempuan, jumlah pelajar perempuan ialah semuanya 1,200 kan? Tolaklah pelajar perempuan yang tidak datang. Berapa yang tidak datang perempuan? 400. Okey, bagus. Jadi kita selesaikan yang ini. Okey, selesaikan yang ini. Saya besarkan yang ini untuk kita mudah selesai. Tengok skrin kita dapat tak ni? Skrin yang saya besarkan untuk operasi ni saja. 1,350 nak tolakkan dengan 450. Ini kita ambil, kita tukar kepada bentuk lazim lah bentuk lazim untuk operasi tolak. Macam ni. Tolak 450. Ambil di sini, letak saja sini tolak 450. Tengok sini. Kita samakan kedudukan rumah sa dia. Rumah sa kena sama lepas tu seperti biasalah kita pun garis. Lepas tu sifar tolak sifar. Sifar kan. 5 tolak 5. 5 tolak 5 pun sifar juga. Okey. Okey, letak betul-betul soal ni dah betul dah yang ni yang rumah sa ni. Okey, letak bawah sikit. Okey, 3 tolak 4 ni tak boleh. Jadi 3 tolak 4 tak boleh, kita pinjam daripada 1. Yang 1 ni bila dipinjam 1 maka dia pun sudah pun habis. Dia pun jadi sifar saja. Betul jadi sifar? Tempat 3 ni sebenarnya, tempat 3 ni 1 yang kita pinjam tadi ni, 1 yang kita pinjam daripada rumah ribu tadi ni, bawa kepada rumah ratus. Jadi rumah ratus sekarang ni dah jadi 13. 13 kalau tolak dengan 4 hasilnya berapa kalau 13 tolak 4? Berapa 13 tolak 4? Mestilah 9 kan. Sifar tak payah tolak sebab kita tak ada letak situ. Jadi hasilnya berapa sini kita ada? 900 sahaja. Maka gantikan sahaja tempat 1,350 tolak 450 ni, gantikan dengan 900. Okey, untuk murid perempuan 1,200 tolak 800. Ini dalam kepala je lah, 12 tolak 8. Berapa? 400. Betul? Seterusnya kita sudah dapat jawapan 900 nisbah 400. Ada tak 900 nisbah 400? Jawapan kita ialah A saja. Boleh faham sini? Boleh faham tak? Nanti saya akan bagi skrin ni untuk awak buat ulang kaji lagi dalam PDF. Esok siapa yang dah siap Google Meet boleh submit. Lepas tu boleh buat dalam PDF yang saya beri. Apa-apa masalah bagi murid yang bermasalah boleh PM saya besoklah kan. Siapa yang tak ada masalah boleh buat ulang buat sajalah. Tapi kita tak boleh nak teruskan lagi ke lain sebab kita masih lagi ada kawan-kawan yang masih lagi belum boleh buat. Okey, saya rasa itu saja
untuk saya terangkat pada skrin. Saya harap awak semua boleh faham. Siapa yang ada masalah boleh tanya. Siapa yang nak tanya sekarang pun boleh. Siapa nak tanya sekarang? Ada yang nak tanya sekarang tak? Okey, kalau tidak ada apa-apa nak tanya, sekali lagi saya nak ulang dekat sini. Sistem penilaian saya adalah lebih jelas untuk pertandingan kehadiran. Yang pertama, kehadiran saya tengok dekat Google Sheet juga. Sekarang ini yang ada dalam kehadiran kita sekarang ni baru ada 13 orang. Baru ada 13 orang. Jadi pastikan kita isi kehadiran kita, baru ada 13 orang, pastikan kita semua isi kehadiran kita dengan betul. Lepas tu pula Google Form latihan itu juga saya akan perhatikan pada analisa dia pun dalam bentuk nama, senarai nama itu juga. Jadi awak itu semua ada bukti. Ada bukti dengan jelas. Baiklah, saya rasa itu saja kelas untuk hari ini. Kita tangguhkan untuk esok. Esok saya akan bagi arahan nanti sama ada awak buat macam mana. Tapi seperti biasanya kita akan awak akan buat latihan, buat ulang buat, lepas tu masalah boleh WhatsApp saya lah kelas besok.